Rancangan saya suka tengok berita. Sebab berita tu kita dapat tahu tentang informasi yang terkini lah tentang apa-apa yang jadi dekat Malaysia ni kan. Tengok forum perdana. Sukan, sebab minat sukan lah. Gerak as lah. Tilawah Al-Quran. Dia kan antarabangsa kan. Yang satu dengan dua. Jadi RTM biasanya kita akan tengok cerita kartun lah. Waktu tahun 90-an, cerita Along. Lepas tu kalau dulu pagi-pagi pukul 9 Sabtu Ahad, kita akan tengok cerita kartun jugalah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Hafid Dawson. Saya Syarif Islam, pastinya anda sedang menonton Cuit Sikit Jangan Sentap. Hari ini kita sebenarnya menjelang menyambut apa sebenarnya? Tahun RTM ke-78. Yeah. Saya sangat suka logo RTM 78. Dia akan keluar nanti dekat Yes, okey. Tapi sebelum tu, Hafiz. Yeah. Selamat Hari RTM. Yeah. Tapi nak tahu juga rancangan apa selain daripada Cuit Sikit Jangan Sentap lah. Apa rancangan yang Cuit Sikit Jangan Sentap nombor 1 lah. Biasa. Tapi kalau kita tengok tanya orang ramai tadi, mungkin mereka ini dibesarkan dari tahun 90-an ke. Tu ada tengok cerita kartun tahun 90-an dia kata. Saya tak sempat lagi tengok kartun. Tapi yang saya tahu tagline RTM dulu waktu saya kecil-kecil, tepat, padat dan mutakhir. Wow. Tapi sekarang ni teman setia anda. Tapi kan, saya nak bagi tahu penonton ramai tak tahu lagi. Ramai tak tahu. Kalau tahu Syah sebenarnya adalah penyanyi untuk, bukan jingle lah, lagu rasmi RTM. Nyanyi sikit. Kami di sini terus berdiri, memberi hikmat terbaik, tiada ragu, tiada gusar, berita kami yang sahih di RTM. Dia Aplaus. Yang atas tu, yang atas. Lain macam Ada semangat lain macam sikit. Memang dia kena ada gaya Dia kena sebab music video ni kami pakai baju kulit dekat tengah panas cerita dia. Betul. Kalau tengok video klip tu, muka nampak tenang. Muka nampak tenang, tapi jiwa membara. Kita profesional macam mana pula? Macam mana RTM where you at tu? Where you at? Jangan bagi cuba lagi boleh? Okey, baik. Kita puasa. Kita kena simpan energi puasa. Tapi kau ada sebut tentang jangan ragu. Okey. Jangan ragu ni kena dengan topik kita. Yeah. Sanksi, usah kongsi. Sanksi ni menurut Kamus Dewan edisi keempat. Allah. Minggu lepas kau baca Quran kan? Minggu ni baca Kamus Dewan. So maksud sanksi ni lebih kurang tak pasti. Bukan kita pernah dengar tagline tak pasti jangan kongsi. Biar betul yang kita share tiap-tiap hari. Sebab apa? Ramai yang sangsi tapi sibuk nak kongsi kerana persepsi ataupun benda-benda yang ragu ni memang suka Sebab tu ceritanya sekarang ni, saya bukan nak cakap apalah. Bila cakap pasal berita palsu ni, kita banyak media sosial tu utamanya laju, benda ni laju sangat. Betul. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak, pertamanya kita tak boleh nak nilkan dia, nak kosongkan dia, nak sifarkan dia, tak boleh. Kita kena kurangkan sikit boleh. Tapi kita nak tanya Ifan lah. Dia pun penyebar berita palsu ke? Dia macam penyebar berita palsu ataupun dia yang palsu sebenarnya? Kan? Kita Tengok nak sikit. tahulah. Tengok sikit. Muka palsu Ipan ni. Saksikan. Jom. Satu hari di hari raya, dua hari di hari raya, tiga hari di hari raya. Bos, nyanyi 3 hari saya raya terkenangkan nasib saya lah bos. Saya nyanyi bersebab bos, bukan suka-suka nyanyi. Masalah sikit lah bos. Susah sangat nak cari story sekarang ni. Tak ada story lah. Kau ni dalam dunia ni besar punya banyak story macam tak ada story. Tapi bos, saya nak cari yang betul-betul padu, betul-betul kebabung. Tak jumpa. Kau pergi lah banyak. Kau kena banyak membaca, kena banyak tengok kat internet. Bos tak apalah banyak kabel. Saya ni baru lagi, mana ada orang kenal pun. Satu dunia pun banyak kerja. Hai. Banyak hal. Ini kan? Sekejap Sekejap bos. Sekejap. Ada apa ni? Aku ada maklumat tentang Datuk X dengan Syairul. Datuk X dengan Syairul? Ya. Apa yang jadi? Apa yang kau nampak? Kisah dia begini. Kisah dia begini, okey? Story ni kalau aku dapat ni, memang aku dapat award ni. Ya. Tunggu apa ni? Yang ni lah saya bagi tahu pasal itu. Datuk X Nafi ada hubungan dengan Syairul. Mana kau dapat semua ni? Siapa lagi bang? Rizal lah bagi tahu saya benda ni. Takkan saya tak percaya. Itu si Rizal tu. So Rizal tu lah.
Kau kena pastikan betul-betul semua ni. Kau jangan main jumpa sekali, lepas tu kau tak siasat betul-betul. Bertembur mana, lepas tu kau terus tulis. Mana ada saya tipu, bang? Sama nanti. Datuk X ni jumpai berdua-duaan. Lepas terbuka. Jangan main. Kau dah tanya dengan Datuk X. Tu apa nak tanya? Tak payah. Siasat dulu. Tak boleh. Tak payah. Ini datang mesti tak bagi tahu. Saya tahu. Petang kau tu tulis. Kau ni. Saya tahulah kerja saya, bang. Saya nak publish malam ni pukul 8 malam. Dah lah, Cukup dah tu. Kau janganlah marah. Tapi kau tahu tak? Kalau kau buat salah ni, kau tahu tak apa dia kesan ni? Kau boleh cakap. Okey, itu dia. Apa Datuk X? Apa benda ni? Ini kalau benda cerita macam ni, yang salah dia bukan Ipan tau. Siapa? Samsul. Dia yang mengarah sketsa ni. Kenapa weh? Ada cerita-cerita macam ni tak baik tak bulan puasa ni. Sebab kalau tengok story Hang, story kau. Cek, pasal apa? Kejap dengan Datuk ni, kejap dengan Datuk ni. Sebab tu kita buat story tu. Yelah, kita kena kawan dengan orang yang berjaya. Mantap. Baru kita berjaya. Networking mantap. Networking kena mantap ni. Okey, itu dia. Tapi ceritanya pasal sekarang ni adalah pasal sanksi usah kongsi, Pis. Betul. Sebab selalu kita dengar tak pasti jangan kongsi ni sama lah lebih kurang dia. Lebih kurang lah. Sanksi jangan kongsi. Macam saya kata tadi, Syai. Orang suka benda yang sanksi, benda yang tak pasti ni sebab benda tu yang nak bagi tahu orang sedap. Saya lagi mesej berantai dalam WhatsApp ni. Itu yang tak henti-henti tu kan? Sebelum berbuka lagi rancak. Oh, macam doa dia baca WhatsApp. Betul. Okey, kita bawakan kepada anda dua tamu hari ini untuk bercakap berkenaan dengan usah sanksi usah kongsi sempena dengan RTM 78 tahun. Kita perkenalkan tetamu pertama kita, Dr. Muhammad Rakib Muhammad Sofian, Pensyarah Kanan Komunikasi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIF. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasihlah. Orang puasa. Betul. Puasa. Kita juga musim. Ya, saya dari musim. Kita juga sebenarnya sangat istimewa hari ini. Kita ada selebriti RTM, personality yang sangat hebat disegani. Cikgu saya juga, Andy Reza Rohadian, wartawan penyiaran dan juga penyunting berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sifu, Assalamualaikum. Dekat Super tu kan, kita kena tambah penyampai berita, tambah juga penerima pelbagai anugerah media. Ya Allah, nak cakap pasal anugerah Andy ni kan. Banyak. Rumah dia besar. Rumah dah besar dah. Tak cukup ruang tamu, kat dapur letak tapi sejuk. Cerita dia mock check tu, kabinet, kitchen kabinet. Fenomena. Tapi Andy adalah antara pelapis dalam wartawan yang kita ada sebelum ni. Ramai yang hebat dan ini dah pelapis baru. Nama sedap, muka elok. Banyak puji ni. Okey, saya nak mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Sebab kita dah mulakan dengan sketsa yang berkenaan dengan kesangsian ni. Macam saya kata tadi lah, sanksi ni orang suka. Kenapa orang sangat suka? Sebab doktor belajar media, teori, praktikal semua tu. Kenapa kita ada satu sifat yang benda ni seronok lah nak share? Walaupun tak pasti. Okey, terima kasih banyak. Pertama sekali saya terima kasihlah jemput saya. Sama-sama. Ni kali kedua saya sebenarnya ke RTM. Alhamdulillah. Sebelum ni saya intern di sini. So macam series pulang ke ganggang lah. Betul? Betul ke? Betul. So berbalik pada soalan tu, yalah kita sekarang ni hidup dalam zaman yang penuh dengan WhatsApp, penuh dengan media sosial yang kita ada dalam Facebook. Sekarang ni TikTok pula yang terbaru. So kalau soalan tadi itu memang saya rasa, bukan saya rasa, berdasarkan pembacaan saya jugalah. Sebelum saya datang ke sini, kebanyakan orang share maklumat-maklumat salah ni, dia ada beberapa faktor. Tapi kita cakap macam bunyi nampak formal sangat lah pula kan. Tapi antara salah satu faktor dia tu kita panggil dalam bahasa Inggeris dia cognitive fluency. Dia share sesuatu kerana nak menepati kehendak dia. Ada KPI dia. Ada KPI dia. Contoh atau dia ada suka sesuatu parti politik ni. So apa-apa maklumat yang memberi kelebihan dan yang bersesuaian dengan kehendak dia, dia akan share. Dan juga adalah lagi beberapa faktor, antaranya faktor berdasarkan faktor faktor FOMO, fear of missing out. So dia rasa tertinggal. So dia rasa macam aku nak share ni because aku tak naklah berlaku masalah FOMO ni. Dan juga ada juga isu, ataupun dia ada juga faktor pasal faktor faktor dia nak rasa dipandang oleh orang. Kan. So saya biasalah, sekarang saya kawan juga dengan student saya ni dalam WhatsApp, Facebook kan. So kadang-kadang kita nampaklah dia orang ni memang suka share pula dia orang tak check. Sedangkan dalam kelas kita dah berkali-kali dah sebelum kau share apa-apa, check dulu. Verify dulu. Kan. Tapi I think these are some of the factors yang mereka ni share ni pasal ni lah. Dia antara faktor-faktor. Dia ada judak umur tak kalau dalam faktor tu? 40-an suka cerita. Itu saya nak kata judak umur susah juga. Because yang tua pun kadang suka share
share juga. Kan? Itu paling ramai. Yang tu lagi ramai. Kuat sebenarnya kadang-kadang kan. Buat dapat handphone tu kan. Main handphone ni. Jangan marah. Tak bahas yang ni banyak yang tu kan. Tak apa, ni cuit sikit. Jangan Kita cuit sikit. Jangan sedap. Dr. Landia cakap yang tengok RTV1 ni orang tua. InsyaAllah tak. Saya merujuk ke dalam studio ni lah. Banyak cuit kita ni. Okay? Tapi kan sebenarnya Andy, kalau kita ikutkan evolusi RTM dulu dan kini, mungkin ada perbezaan dia. Mungkin dari segi teknologinya, pengisiannya macam mana? Masih sama ataupun bezanya ada jurang? Ya, Isnin ni RTM akan masuk tahun yang ke-78. Saya bersama dengan RTM pada tahun yang ke-70. Maksudnya saya baru dapat 8 tahun daripada keseluruhan 78 tahun itu. Walaupun 8 tahun tu singkat, pendek, tapi saya dah menyaksikan perubahan demi perubahan baik yang dilaksanakan oleh RTM. Saya cakap dalam konteks bidang tugas saya sebagai wartawan dan juga penyunting. Kalau dulu kita keluar ke lapangan, doktor masih ada pada zaman itu kita keluar ke lapangan guna kamera yang besar tu, yang berat. Kalau nak bawa ke mana-mana, tape pun tape yang sempat guna tape kan? Tape yang tebal. Kalau kita nak preview something pun kena guna yang deck to deck, kena pusing-pusing, back pusing-pusing. Tapi sekarang ni dah tak lagi digunakan. Kita dah guna kamera yang lebih ringan, guna SD card. Jadi itu bukan saja memudahkan kaki tangan RTM sendiri, tapi memudahkan penyampaian juga. Dalam aspek penyampaian berita juga, contohnya sebab Syairul baca berita juga, sekarang ni kita baca berita dekat meja kita tu kita pakai tab kan. Kalau dulu kita cetak ataupun kita print out skrip yang tebal tu, kita bawa masuk studio. Maksudnya kita baca berita, kita terpaksa pusing satu-satu. Itu yang bunyi kertas saksa. Dia tak cantik lah kan kalau dari segi apa audionya, pandangan visual audience terhadap kita tu. Tapi pembaharuan yang dilaksanakan RTM, kita dah selari dengan teknologi dan kita bukan saja dilengkapi dengan gadget-gadget, tapi kalau kita tengok sekarang ni layout RTM dari segi grafiknya semua pun dah lebih segar. Ini sangat-sangat penting kerana kita nak attract audience, especially golongan muda dan juga golongan yang dah tak muda lagi. Mereka kita kena akui sama-sama sebab mereka ni ada satu persepsi yang RTM ni TV lama ada macam-macam label. Tapi cabaran yang perlu kita sahut sebagai warga kerja RTM adalah terus bertransformasi, terus berevolusi untuk kekal relevan dan menjadi stesen penyiaran pilihan rakyat Malaysia. Sebab segala-galanya bermula di sini. Kita lahirkan ramai yang terbaik. Jadi kita kena kekal terbaik. Okey, para penonton semua ya. Andy tengah bercakap bukan baca berita tau. Dia tengah ini sebenarnya ni borak ni. Ni borak tapi dia macam-macam berita. Okey, Andy 8 tahun dekat RTM. Kita tengok lately ni ataupun kebelakangan ni berita palsu memang makin laju. Nak compare dengan 8 tahun dulu, adakah besar beza dia ke memang macam stagnan je dia punya perkembangan tu? Ledakan teknologi yang mewujudkan banyak media sosial ni telah memberikan cabaran yang cukup besar kepada kami sebagai pengamal media. Saya relatekan dengan apa yang terjadi baru-baru ini bila pandemik melanda dunia. Kita tak terkecuali juga. Waktu itu dalam ketidaktentuan apa sebenarnya yang berlaku, masyarakat mula berandai-andai COVID ni begini, vaksin ni begini. Sedangkan berita-berita yang tidak sahih mereka sebarkan itu memberikan kesan yang cukup besar. Pada waktu itu ada yang kata, ada yang mendakwa kata seorang remaja di Sabah meninggal dunia selepas mengambil vaksin. Ini menimbulkan ketakutan. Dalam usaha kita nak bagi orang ambil vaksin, bila orang sebarkan berita palsu ni, dia akan menjejaskan usaha kita. Kita nak capai imuniti kelompok. Tapi bila orang sebarkan berita yang menakutkan tu, dia akan menjejaskan usaha. Banyak lagi lah contohnya tentang pemberian bantuan ini dan itu, sedangkan bantuan tu tak ada, ataupun subsidi ditarik balik sedangkan ia tidak berlaku. Jadi media sosial ni bukan saja memberikan kelebihan tetapi juga hadir dengan cabaran-cabaran yang perlu kita untuk sentiasa berwaspada. Okey, baik. Sebab itu kalau kita ikutkan perkembangan teknologi tu kena seiring dengan pemahaman masyarakat. Kita ada sekarang ni IR 4.0, ada juga masyarakat 5.0 yang dikenalkan daripada Jepun. Jadi benda ni kena seiring supaya kita faham apa kehendak teknologi dan kita nak tahu juga apa pemahaman yang perlu kita ada. Tapi betul, kita chop dulu, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Cuit Sikit. Jangan sentap.
Aduh, macam ni. Tak apa. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Cuit sikit, jangan sentap. Raya! Nak pergi solat raya. Dalam kereta kan, kita sama-sama bertakbir. Dengan saudara mara semua main mercun takbir. Sampai main mercun. Lain sikit pengalaman. Lain sikit. Dalam kereta. Kalau kita tak boleh main mercun. Ada dua. Ya, jangan lupa saksikan kita punya Cuit Sikit Jangan Sentap edisi Raya. Terbawa karakter tu pada raya. Kita nak raya awal Kita raya awal. Apapun kita topiknya masih lagi sanksi jangan kongsi. Doktor, kalau kita ikutkan pemahaman kepada teknologi itu penting. Macam saya ada terbaca dalam buku ni Leonardo to the Internet. 500 tahun perkembangan teknologi itu PIS dia membawa kepada kehendak masyarakat itu sendiri. Maksudnya era ni masyarakat nak apa, Leonardo sampailah kepada internet. Sekarang ni kalau kita ikutkan doktor, pemahaman itu kurang tapi teknologi itu berkembang dengan laju. Pendapat doktor macam mana? Pada pendapat peribadi saya lah, bagi saya kita sebagai masyarakat, masyarakat Malaysia ke seluruh dunia secara amnya, kita kena bergerak seiring lah. Teknologi is there. Dan sekarang ini kita bergerak semakin laju. Dan kalau dari konteks perbincangan kita pada hari ini, saya rasa sebagai kita masyarakat yang berpengetahuan, masyarakat yang bertanggungjawab, sepatutnya kita nak berkongsi maklumat itu, kita perlu berkongsinya dengan rasa tanggungjawab lah. Bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Dia bukanlah satu kita kata, sekarang ini kita dah ada internet, so kita punya hak yang mutlak untuk share segala apa yang ada. Betul? So bagi saya, kita sebagai masyarakat yang berpengetahuan, macam saya kata tadi, kita perlu share dengan bertanggungjawab, berkongsi maklumat-maklumat yang kita lihat boleh memberi manfaat pada orang lah. Because kalau kita lihat sekarang ni, kalau saya boleh lari sikit, because sekarang ni kalau kita lihat macam tadi Abang Andy kita cakap tadi berdasarkan pengalaman beliau dalam COVID, dan betul, dan saya setuju. Kalau macam sekarang ni pun yalah, kalau kita selalu tengok dekat social media, dah mula ada beberapa yang banyak share untuk menimbulkan, kita panggil fear mongering. Kan? Bagi saya, kenapa kita kena timbulkan perasaan takut dalam kalangan masyarakat? Ada berbagai isu lah. So bagi saya itu satu tindakan yang tidak bertanggungjawab, kan? So kita kena, macam saya kata tadi, kita boleh gunakan teknologi ni dengan sebaik mungkin lah. Ada juga yang cakap ni raya awal pula. Raya awal. Satu kita pas buka ni. Kita tunggu je lah kan. Sebab yang sahih hanya di RTM. Yang sahih di RTM. Okey, kita nak tanya orang ramai ya, Syai. Sebelum saya nak pergi ke Andy, nak tanya orang ramai, betul tak ataupun mereka setuju ke tidak yang sahih hanya di RTM? Yang sahih di RTM, saksikan. Setuju sebab bagi saya RTM adalah satu stesen TV anda kerajaan, dan semestinya kerajaan akan menyampaikan benda-benda yang sebenarnya lah. Ya, setuju.
Sebab RTM memang paling lama lah yang saya pernah tengok. Setuju sebab info-info yang dibagi tu banyak tepat lah. Setuju. Betul, saya setuju. Saya setuju. Berita-berita yang disampaikan oleh RTM semestinya mempunyai sumber-sumber yang berkredibiliti lah. Di antara stesen TV, RTM ni sahih. Sebab satu, berita dia terkini, telus dan hiburan dia pun baguslah, terhad, tidak keterlaluan. Semua peringkat umur akan terhibur. Baik, itu dia pandangan orang ramai. Semua setuju, semua kata RTM paling lama, dipercayai. Okey, saya nak tanya Andy. Saya jarang tengok berita RTM memetik kata menurut sumber terdekat, menurut sumber ni, jarang sekali. Dan ada juga yang kata, kalau dekat media sosial tu kata RTM lambat sikit update, tapi yang itulah yang paling sahih nak banding dengan media lain sebagai contoh. Andy sebagai orang yang menguruskan berita itu, pernah tak rasa FOMO tu sebagai kita kita dengan RTM kan, pernah tak rasa macam alamak, orang lain dah keluar dah, kita belum lagi sebab tak dapat verifikasi lagi. Macam ni Andy? Ya, sebagai wartawan sense of urgency tu memang ada. Kita nak kata FOMO but in a good way. Kita nak sampaikan berita yang cepat kepada masyarakat. Tetapi persoalan yang perlu sama-sama kita jawab adalah speed versus accuracy. Kelajuan versus dengan ketepatan. Mana yang fizik? Mana yang perlu untuk kita utamakan? Okey, saya selalu diingatkan sejak awal saya melangkah ke bilik berita tu, walaupun kita nak jadi yang pertama menyampaikan berita, tapi kita kena pastikan itu adalah berita tepat. Tak ada gunanya kita menjadi yang pertama menyampaikan berita tetapi berita itu palsu, sebab dampak yang saya dah kongsikan pada awal tadi. Saya dah terlibat dalam bidang kewartawan ini sejak 8 tahun lepas. Kewartawanan serius, bukan kewartawanan tidak serius ataupun kewartawanan picisan. Kewartawanan serius ni adalah amalan di RTM kerana kita sangat menjunjung etika kewartawanan. Kita tidak mensensasikan berita, kita tak beri ruang kepada berita-berita yang remeh ataupun memperbesar-besarkannya. Analisis jurnalistik ataupun etika kewartawanan ini tidak boleh dikorbankan semata-mata kita nak mengejar likes ataupun nak mendapatkan perhatian audiens. Ini sangat berbeza dengan kewartawanan picisan ataupun tidak serius, kerana kebanyakannya, bukan semua tetapi kebanyakannya berkiblatkan nilai pasaran. Mereka ada business oriented. Jadi kena kejar iklan, kena kejar likes, kena kejar audience. Ya, sampaikan analisis jurnalistik dan juga etika kewartawanan itu dikorbankan sehingga memberi kesan kepada kepentingan awam dan juga pembangunan negara bangsa. Jadi perkara penting yang saya nak tekankan adalah aspek kesedaran. Kalau kita sedar sebenarnya kewartawanan serius atau picisan itu motifnya apa, matlamatnya apa, dan juga bagaimana ia bertindak, sifatnya, maka kita dapat kawal diri kita daripada terperangkap dengan headline-headline yang mengelirukan, terjebak daripada benda-benda yang tak elok macam tu. Baik Andy, mungkin kita sekarang ni dalam dunia penyiaran, kita faham apa yang Andy cakapkan tu. Tapi kalau di kata-kata netizen, orang luar, dia mungkin kurang faham. Yang dia tahu maklumat yang dia baca itu maklumat yang paling cepat, maklumat yang paling dia percaya. Andai kata dia percaya dekat bukan je media stesen, TV stesen, tapi media blog, artikel dan sebagainya yang menuliskan macam, oh, benda ni ada betulnya, kita boleh percaya, kita boleh ikut yang ini. Macam Andy pernah muda. Maksud saya dia pernah muda lah. Maksudnya kegairahan untuk mendapat itu berita palsu. Betul. Pernah muda, betul lah saya. Maksudnya kegairahan untuk dapatkan satu berita tu memang darah muda itu adalah yang utama. Pendapat Andy macam mana untuk pastikan kita ni seiring dengan media-media yang lain dalam masa yang sama, sahih? Itulah darah muda ni macam yang doktor katakan tadi, kita kena seimbangkan. Kita memang nak always catch up dengan teknologi. Kita tak nak ketinggalan. Memang anak-anak muda ni pengguna paling tinggi social media, pengguna paling tinggi internet dan juga pemilik gadget yang paling tinggi. Kalau saya ada 3 social media, saya ada berapa? Ada banyak. Instagram, ada TikTok, ada terlalu banyak. Okey, kita sebagai anak muda kena gunakan kapasiti yang kita ada, energi yang kita ada untuk sebarkan maklumat. Yes. Tapi
kena bertanggungjawab. Seperti yang ditekankan oleh doktor tadi. Sebab setiap orang ada peranan masing-masing. Kita tak bolehlah letakkan peranan itu kepada RTM saja misalnya, kepada MC saja, kepada pihak berkuasa saja. Jadi belia ni dengan energi macam Syai kan, daripada awal tadi dia macam yang sahih. Dia cakap berurat. Puasa ke tak? Puasa sebenarnya. So, gunakan energi itu untuk biar api tak kering. Kita pakai di So gunakan energi itu untuk hal-hal yang baik. Manfaatkan kelebihan yang ada. Betul. Okey doktor, dalam Islam kita ada tabayun. Betul. Ini memang sering kita sebut tabayun ini kena semak fakta semua. Kenapa perkara tabayun ini sangat ditekankan dalam Islam ni? Okey, Masa saya Yusim so kebetulan ada Islam bertengah itu. Okey, so kenapa soalan kenapa ni, because saya teringat satu artikel yang saya tulis dekat Utusan Malaysia sebelum ni, ada saya tulis dalam newspaper lah. Saya tulis kenapa pentingnya Fatah Bayanu dalam Al-Quran tu. Because sebelum ni ada isu pernahlah timbul di media sosial, banyak orang menghentam. Saya bagi contoh pusat zakat. Kononnya pusat zakat tak beri bantuan, tak berikan jumlah kewangan yang secukupnya kepada yang layak menerima zakat lah. So keadaan ini telah menimbulkan satu persepsi yang negatif dalam kalangan umat Islam sendiri kepada pusat zakat. Because saya punya kajian pun memang banyak berkaitan macam mana persepsi masyarakat terhadap Islam. So bagi saya, bila keadaan begini berlaku, maksudnya kita umat Islam sendiri yang berkongsi penceritaan yang tidak sahih di media sosial, secara tidak langsung masalah itu akan timbul juga pada agama kita. Ini baru pusat zakat. Kan? Lepas tu pusat zakat dah bawa keluar statement, dah beritahu sebab dia bukan apa, sebab dia memang pusat zakat ada prosedur-prosedur yang perlu diikuti dan mendapati memang penerima zakat ni dia ada sedikit masalah dia lah. Dan dia telah menimbulkan persepsi negatif. So bagi saya, jika hal ini tidak di umat Islam sendiri, jika tidak betul-betul amati ayat Fatah Bayanu ini, dia boleh beri kesan yang sangat buruk lah, terutamanya pada Islam itu sendiri. Ini baru pusat zakat, dia belum isu lain-lain lagi. Islam, because Islam ni dah selalu dianggap sebagai pengganas, dianggap sebagai terorisme, dianggap sebagai kolot, yang negatif lah oleh media barat. So media di Malaysia sepatutnya, dan juga rakyat Malaysia yang kononnya sangat cintakan Islam dan umat Melayu, masyarakat Melayu secara amnya, perlu menjagalah hal-hal ini. Sebab Ustaz, kalau kita tak bersabar, Ustaz. Amin. Bulan-bulan puasa kan. Doktor, sebab apa tahu? Sebab kalau betul atau tidak saya kata, kalau kita tidak bertabayun, akan menjadi persepsi, dan persepsi itu akan menjadi fitnah dan akhirnya akan jahanam. Nampak soalan itu memang untuk Ustaz. Saya setuju, because kita sekarang ni pun hidup dalam zaman fitnah. So bagi saya, kita perlu sangat berhati-hati lah dalam hal ini, because jika kita tak beradab, tak mengamalkan adab yang sebetulnya, seperti yang disarankan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran ini, Fatah Bayanu ini, jika kita tak verify, kita tak sahihkan, kita tak cek dulu, kita tak verify dahulu, dan jika bagi saya juga, pihak media sepatutnya apabila isu-isu yang melibatkan agama ini, macam Cik Andy cakap tadi lah, kita tak boleh terlalu cepat. We have to verify, beri peluang juga pada pihak-pihak yang dituduh ni untuk berikan statement mereka. Okey. Ustaz sebab selalu panggil Ustaz kan. Ada pelajar saya ada panggil saya Ustaz. Kadang orang pun panggil saya Ustaz. Ada rupa. Ya, ada rupa. Nampaklah orang Ustaz kan. Ada nur. Chinese look pula kita. Palsuan di situ. Kita akan berat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap, jangan ke mana-mana. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT, iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan, iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita.
Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Cuek sikit, jangan sentap. Raya! On the way nak pergi solat raya. Okay. Dalam kereta kan, kita sama-sama bertakbir. Dengan saudara mara semua main mercun takbir. Oh, sampai main mercun. Lain sikit pengalaman. Lain sikit. Dan lagi kita. Kalau kita tak boleh main mercun. Itu lah. Baik, bertemu kembali dan Cuit Sikit Jangan Sentap Raya nanti akan bersiaran. Kita akan kongsikan hari 13 April. Jangan lupa saksikan. Kalau nak cuaca mendung hari raya, tengoklah sebab kita menyanyi. Kita menyanyi ujung-ujung. Ayam ada, macam-macam ada. Macam-macam. Kelakar lah cerita tu. Jadi jemput saksikan nanti. Baik, saya nak kembali kepada Andy. Tadi saya tanya kepada doktor berkenaan dengan tabayun. Cabaran wartawan sekarang, kita ada wartawan lain, netizen yang menggelarkan diri wartawan. Mulalah kejap lagi buat statement macam, oh, aku dapat berita daripada kakak ipar dia. Macam-macam cerita. Yang paling parahnya, media ambil itu sebagai sumber rasmi. Okey, kita nak didik, kita tak marah orang nak berkongsi cerita itu, memudahkan kerja kita juga sebab nak dapatkan berita itu. Mungkin Andy boleh katakan kepada mereka ini, apa perkara asas yang mereka perlu tahu sebelum menulis, sebab kita nak meraihkan kebebasan mereka untuk bercakap ataupun bercerita. Sebab tu dari awal tadi saya kongsikan bahawa kita perlu beri penekanan kepada aspek kesedaran tu. Kesedaran ni sangat penting. Meskipun kita ada undang-undang, kita kuat kuasakan undang-undang, kita buat pindaan ini dan itu. Yes, undang-undang adalah solusi tetapi bukan satu-satunya solusi. Itu cuma salah satu daripada solusi kepada permasalahan panjang berkaitan dengan penyebaran berita palsu ni. Aspek kesedaran ni perlu dititik beratkan. Perkara asas ni, paling asas lah, ni pun dah dicakap banyak kali oleh ramai orang, adalah kita perlu mendidik masyarakat untuk pastikan kesahihan sesuatu berita itu. Macam mana pastikan kesahihan tu? Kita ada banyak sebenarnya platform-platform semakan fakta ataupun fact check punya platform yang boleh bantu kita untuk pastikan sama ada maklumat itu sahih ataupun tidak. Yang keduanya, merujuk sumber-sumber rasmi. Okey, kalau statement ataupun kenyataan itu dikeluarkan ataupun berkaitan dengan satu-satu kementerian, sekarang ni semua kementerian dah ada platform sosial media. Jadi janganlah malas untuk kita merujuk kepada platform-platform rasmi itu, ataupun mudah rujuk je RTM, sebab RTM ni memang sumber sahih. Jadi dekat dalam akaun sosial media anda tu, selain daripada anda follow artis-artis kegemaran anda, okey, daripada Blackpink dan sebagainya, anda kena juga mengimbangi, okey, kecerdasan otak. Ya. Dengan mengikuti ataupun follow page-page macam berita RTM ni, supaya kalau ada sumber sahih ataupun yang anda ragu-ragu, anda boleh rujuk ketepatan dan kesahihannya menerusi platform-platform ini. Kesedaran tu perlu sangat dititik beratkan. Kita jangan terlalu fokus kepada penguatkuasaan undang-undang saja. Kalau undang-undang saja memang takkan boleh selesai masalah tu. Sampai sekarang rasanya isu ini tak berhenti, tak habis-habis. Kenapa ya? Doktor, mungkin apa silapnya kita? Saya kalau nak tanya kalau apa silap kita tu, mungkin sukar sikitlah untuk dijawabkan, because kita macam saya setuju dengan Cik Andy cakap tadi. Penguatkuasaan tu kita tak boleh nak harap penguatkuasaan saja, tapi saya rasa kita sebagai masyarakat, terutamanya saya rasa wartawan sendiri dan kami sendirilah sebagai pensyarah, kita panggil educators ni, pendidik, perlu sentiasa ingatkan masyarakat awam kepentingan untuk terus share atau berkongsi hanya maklumat-maklumat yang sahih. Saya sendiri sebagai pensyarah, saya selalu akan ingatkan student saya, okey, bila you all nak buat berita dan sebagainya, pastikan tengok RTM tu confirm. Macam saya bagi tahu, saya selalu cerita pun pengalaman, contoh saya juga banyak menulis pasal berita politik. So saya kata kalau ikut pengalaman saya, RTM antara berita yang antara saluran yang saya rasa paling adil lah dalam melaporkan berita politik. Kalau kami nak tunggu keputusan pun, saya rasa baik kita refer to RTM lah, yang dia paling sahih, paling adil, paling saksama lah. So saya sebagai kalau nak kata kenapa tak habis ni, memang susah nak tahu. Tapi apa yang kita boleh sekarang ni cadangkan adalah what can we do to improve the situation right now. Apa yang kita boleh lakukan, saya rasa kita kena terus
educate, kita perlu mendidik masyarakat lah. Itu pandangan saya lah. Okey, itu pandangan kedua. Kita tanya orang ramai. Kita nak tanya orang ramai juga berkenaan dengan perubahan. Betul. Apa perubahan yang perlu untuk RTM? Mungkin mereka ini ada pandangan yang perlu kita ambil sebagai warga kerja RTM untuk menyesuaikan dengan kehendak ataupun keperluan mereka. Jadi kita tanya orang ramai berkenaan dengan soalan itu. Saksikan. Roll. Sekarang saya telah melihat banyak perubahan di RTM, terutamanya dalam berita, siaran berita, kerana last time kita tengok dia macam traditional. Sekarang lebih moden, lighting lebih cantik, and then dia punya angle pembawaan berita pun lebih kepada terkini. Dari RTM, daripada segi iklan sama dia punya perubahan siaran tu lah, daripada analog sekarang dia pergi HD je lah. Lepas tu gambar tu lebih jelas lagi lah. Kita nampak dari segi yang pertama sekali dari segi penyampaian lah. Okey, penyampaian yang lebih terkini dan lebih moden, dan lagi satu dari segi rancangan yang lebih menarik lah daripada dulu. Okey, dan kita nampak ia makin berkembang dari masa ke semasa, dan kita boleh tengok dia RTM ni dah standing dengan syarikat swasta yang lain lah. Daripada segi gambaran dia lebih jelas, lebih betulkan kepada HD lah. Cerita-cerita pun lebih menarik. Saya punya pendapat lah, kalau ikutkan dia punya gambar tu macam saya tengok, kalau dulu tu dia macam ada agak old school sikit, macam agak blur-blur lah. Tapi kalau untuk in term sekarang, bagi saya grafik dia dah cantik berbanding yang lama dulu. Dia punya info pun saya rasa lebih pada yang orang kata yang update lah. Maksudnya dia terkini, dia bukannya lambat. Dulu macam lambat sikit, so info yang kita dapat, tapi RTM dia dah cepat. RTM sekarang ni ada upgrading lah. Untuk siaran apa semua tu dah lebih baik daripada yang terdahulu. Yap, itu dia pandangan orang ramai. Kata-kata cakap pasal berita, grafik yang cantik, HD. Sebab kalau saya tengok dekat Twitter juga, bukan saja berita, ramai yang puji hiburan kita. Hiburan kita pun macam top notch juga lah. Apa dia? Audionya, lightingnya, drama. Ramai kata drama dekat TV1 sebagai contoh. Memang drama yang power. Korban Kasih. Korban Kasih, kita tengok cerita tu. Korban Kasih. Contohnya nafas baru bintang RTM. Betul. Tengok macam mana. Selain pada cuit sikit yang saya tengok, kadang forum perdana. Forum perdana. Tengok. Tak payah palsu lah. Betul ni, tak tipu. Ini good example kita bagi. Baik, Andy. Saya nak tanya Andy. Contoh berita. Dia kata dulu berita tradisional kan. Dulu bahasa baku kita guna dekat RTM. Sekarang berita lebih ringkas, lebih padat, dimulakan dengan 7.44 ni. Kemudian masuk berita pukul 8. Adakah itu satu revolusi yang sangat sesuai perlu ada waktu kini? Ya. Apa yang dilakukan oleh RTM adalah bertujuan untuk memenuhi apa yang masyarakat nak. Contohnya kehadiran Kanta 744 itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, dia ambil kira sekarang ini orang sibuk, kurang masa untuk tengok TV kan. Lepas tu kalau tengok TV tak naklah tengok berita yang panjang-panjang, nak berita yang ringkas-ringkas. Jadi Tok Mi hadir dengan Kanta 744. Dalam tempoh 16 minit itu, setiap item berita itu kita pendekkan paling lambatlah durasinya 30 second, 30 saat. Jadi banyak dalam 30-40 item boleh dimuatkan dalam Kanta 744 itu. Ini sangat penting sebab pertama kita memenuhi masyarakat, kedua kita penuhi keperluan masyarakat untuk mendapatkan maklumat. Kita tak nak masyarakat ketinggalan daripada mendapatkan maklumat. Okey? Itu salah satu daripada banyaknya usaha yang telah pun dilaksanakan. Tadi penonton pun dah cakap tentang perubahan-perubahan yang mereka saksikan, saya tak nak ulas panjang. Tapi berkenaan dengan bahasa baku tak baku tu sebenarnya bagi saya lah sebab saya masuk ke RTM ini menerusi ikon siarawan pada waktu itu, timbalan Ketua Pengarah Penyiaran pada waktu itu, dia sangat menitik beratkan aspek bahasa ini. Kita guna bahasa Johor Riau. Jadi saya walaupun
off cam pun kadang-kadang bila saya sebut perkataan-perkataan macam nasional, digital, dah terbiasa disebabkan saya dilatih dengan cara yang sebegitu. Bukan hanya bersiaran, tapi kadang-kadang bila dekat luar, itulah yang tadi pada awal pun Hafiz dengan Syai kata macam saya baca berita, sebab dia auto bila berborak tentang hal-hal formal ni dia auto guna bahasa Johor Riau. Tapi bagi saya itu pilihan masing-masing. Memang betul sekarang ni ada kelonggaran nak santai ataupun tidak, tapi saya masih lagi mengekalkan bahasa Johor Riau itu kerana bagi saya itulah keunikan dan identiti RTM. Apa beza kita dengan orang lain? Yes, kita catch up dengan teknologi, stesen TV lain pun catch up dengan teknologi juga. Tapi uniknya RTM adalah identitinya. Macam kita Malaysia, kita ada jati diri dan identiti, RTM juga harus ada jati diri dan identiti. Kalau orang ingat penyampai berita RTM, ingat personality RTM, itulah guna bahasa Johor Riau, baku. Uniknya di situ. Kita kena jadi lain, Dik. Sebab tu dia banyak anugerah. Banyak anugerah. Diam semua. Yang kat dalam ni pun diam. Tapi kan doktor, cakap pasal sekarang ni macam Kantar 744, Andy cerita mengikut perkembangan semasa. Kalau kita ikutkan sekarang ni semua on demand, doktor. Saya cuba bayangkanlah satu masa nanti berita tak ada lagi di TV-TV, kita tak ada lagi TV station dan sebagainya. Semuanya on demand. Kita sekarang ni ada RTM Klik betul-betul percuma. Jadi sekarang ni contoh lagi 5 tahun kita dah tak ada berita di TV. Relevan ke masih media konvensional tu? Okey, soalan ni pun selalu dibincangkan dalam among academicians lah, among pendidik lah, komunikasi sendiri. Bagi saya, kalau soalan itu memang kalau nak tanya media konvensional ni masih lagi relevan ataupun tidak, dia sebenarnya sangat relevan dalam konteks kalau di Malaysia lah. Okey, kalau waktu ini because kita punya capaian internet pun bukan seluruh Malaysia boleh dapat capaian internet yang baik. Kan masih ada beberapa kawasan yang masih belum dapat capaian internet baik. Mereka masih memerlukan, masih bergantung kepada media konvensional. So bagi saya pada soalan Syai tadi tu, dari sudut media konvensional perlu masih ada. Okey, tetapi dari sudut internet dan sebagainya, maklumat-maklumat saluran-saluran yang ada melalui media sosial itu perlu dipertingkatkan lagi. Okey, kalau di masa depan tu ialah kita susah nak predik, tapi bagi saya perubahan perlu dilakukan seiring macam yang berlaku dulu. Masa saya kata saya join RTM dulu 2010 sebagai intern, dan sekarang saya dah lihat perubahan yang sangat ketara, yang berbentuk positif lah, ya? Dan saya harap RTM akan terus bertambah baik dan bergerak seiring dengan teknologi yang ada lah. Saya tambah sikit media konvensional ni memang sangat relevan. Kalau kita tengok kan situasi yang berlaku sekarang ini pada bulan Ramadan, kalau saya lah dan juga keluarga saya, kalau kita nak tunggu waktu berbuka puasa, saya kena tengok TV RTM. Okey, RTM. Saya tak bergantung kepada social media ataupun apps-apps yang ada azan kan. Jadi ini menunjukkan hal-hal kecil seperti azan untuk berbuka puasa pun saya kena tengok TV ataupun radio lah, sebab kepercayaan itu dah ada. Daripada zaman berzaman, hal-hal kecil, apatah lagi hal-hal besar. Kita nak mengimbangi berita-berita palsu pun perlu ada media konvensional ini. Kalau asyik bergantung kepada media sosial saja susah juga. TV ni kita tahu rasmi. Dan saya pasti sumbangan besar RTM yang saya nampaklah ihsan RTM pengumuman raya puasa dan raya. Ihsan RTM tu di mana-mana. Betul. Saya ada teka-teki baju warna. Macam Andy, dia kena tengok TV untuk tahu buka. Saya kebanyakannya guna insting. Kadang-kadang rasa macam gelap ni. Tengok Kompat, alamak kita dah bantai Sekadar dik. Sekadar speaker dia layak jadi ustaz. Okey, dalam kita bincang ni, saya nak baca sikitlah tweet yang dikongsikan oleh Datuk Ketua Pengarah kita. X. Bercakap berkenaan X, laman X. Dia kata kat sini, dia tag Datuk KP, berani dia tag. Dia kata kat sini, 2024 mana ada orang tengok TV lagi. Sekali Datuk balas. Dia kata apa kat sini? Ramai juga tengok TV, contohnya di RTM Klik on the mobile phone, dekat telefon, lebih daripada 5 juta tontonan. Kandungan kita pun repurpose for multi digital platform ataupun digital platform ini. Di TV masih ramai tengok, masih lagi berjuta berdasarkan data yang kita terima, rata-rata melihat kepada berita dan juga rancangan-rancangan yang disediakan. Jadi ini bercakap dengan fakta, ya. Betul. Jangan marah dia. Okey, baik. Kita lepas nak tanya kepada Andy, sebab kita asyik sebut anugerah. Anugerah apa yang Andy dapat tu? Kejap lagi Andy akan kongsikan bersama kita dalam Cuit Sikit Jangan Sentap.
anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Cuit sikit, jangan sentap. Raya. On the way nak pergi solat raya. Okey. Dalam kereta kan, kita sama-sama bertakbir. Dengan saudara mara semua main mercun takbir. Oh. Sambil main mercun. Lain sikit dengan lain. Lain sikit. Dalam kereta. Dalam kereta tak boleh main mercun. Cuba. Dalam sejam ni tiga kali dah. 3 kali dah. Oh, yelah. Tak tengok siap. Tak tengok siap. Tapi kita cakap tadi, kita tergantung soal pasal anugerah-anugerah yang Andy bawa mengharumkan nama RTM sebenarnya. Apa yang terbaru, Andy? Kata wartawan muda Samad Ismail. Betul. Paling terbaru tahun lepas saya direzekikan untuk mendapat anugerah hadiah wartawan muda Samad Ismail pada Malam Kewartawanan Malaysia. Itu adalah salah satu daripada anugerah paling berprestij untuk bidang kewartawanan, penyiaran dan kewartawanan. Jadi menjadi salah seorang daripada penerima anugerah itu merupakan satu kebanggaan untuk saya dan juga satu pengiktirafan masyarakat terhadap kualiti karya-karya yang dihasilkan RTM. Okey, jadi masyarakat tahu bahawa RTM masih ada lagi bakat-bakat yang menghasilkan karya-karya yang berkualiti. Jadi saya berharap bahawa kejayaan yang saya raih ini dapat memberikan kebanggaan dan juga kegembiraan kepada setiap orang yang telah pun mendidik saya dari awal saya masuk pada akhir 2015 dahulu, sebab saya masuk tanpa ada apa-apa ilmu tentang kewartawanan, sebab dulu saya study luar biasa pendidikan. Cuma saya memang ada curiosity yang sangat tinggi. Saya suka nak cari tahu tentang satu benda dan suka nak berkongsi maklumat kepada orang. Perseverance itu yang mungkin membawa saya ke mana saya sekarang, di samping daripada sumbangan, didikan, galakan yang diberikan oleh orang-orang di RTM. Terima kasih banyaklah kepada sekarang ni Timbalan Pengarah bos kita Encik Ai. Sering juga ni kemenangan-kemenangan saya yang latest di Anugerah Sri Angkasa pada Hadiah Wartawan Malaysia tu adalah disebabkan oleh projek-projek khas yang dilakukan oleh Encik Syahri Saripan tu. Contohnya COVID itu benar, kita buat sewaktu COVID, dan juga Sahih Berimbang pada waktu itu ketika pergolakan politik, krisis politik di negara kita. Jadi laporan-laporan khas yang saya hasilkan tanpa ada kekangan untuk saya berkreativiti, telah pun berjaya mengangkat saya dan juga RTM untuk menjadi pemenang. Anugerah yang latest ni laporan apa? Ada 3 laporan, jadi kita perlu hantar 3 laporan untuk dinilai. Pertama tentang waktu itu undi belia, special report, laporan khas tentang undi belia. Kenapa belia perlu mengundi? Sebab pada waktu itu kita nak galakkan belia mengundi. 18. Lepas tu tentang usul undi percaya terhadap Perdana Menteri kerana PMX ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim
dia menjadi Perdana Menteri pertama yang menawarkan dirinya ataupun mengusulkan untuk usul undi percaya. Tapi satu juga yang saya nak kongsikan ini, diharap dapat jadi inspirasi kepada kaki tangan ataupun pengamal media di RTM. Saya punya first anugerah pada tahun 2018. Waktu itu saya menang laporan berita terbaik anugerah Lepas 3 tahun ke RTM dah menang. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Laporan berita TV terbaik pada waktu itu. Cuma pada waktu itu, Syai Hafiz, itu sangat bermakna dan tak boleh saya lupakan sebab saya pernah tahun sebelum itu saya nak hantar laporan khas ke satu pertandingan ni. Lepas tu ada senior sebelah saya tu, dia nampak, cakap, kau buat apa? Dia cakap nak hantar award. Dia kata macam tu. Story macam ni kau nak hantar award? Dia cakap macam tu. Saya masa tu dia cuit tapi saya sentap lah waktu tu. Jangan sentap lah. Saya sentap tapi ia juga jadi pembakar semangat untuk saya belajar dan akhirnya alhamdulillah lah direzekikan. Sikit Andy sebelum saya nak pergi ke doktor Andy sikit lagi. Adakah kalau Andy nampak satu isu tu, aku dah nampak dah ini memang boleh buat story, memang meletup. Memang nampak dari awal ke memang tinggi imajinasi dia? Ke macam mana? Sebagai wartawan lah dan juga penyunting berita sekarang ni, kita tahu apa yang akan jadi cerita tu sensasi. Dia bukan sensasi, ada news value. Ada nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita ni contohnya kalau orang kena gigit anjing, itu perkara biasa. Tapi kalau orang kena gigit anjing, itu perkara biasa. Kalau anjing gigit orang gigit anjing, orang gigit anjing. Anjing gigit orang. Yes, anjing gigit orang tu perkara biasa. Puasa maaf. Anjing gigit orang tu perkara biasa, tapi orang gigit anjing tu perkara luar biasa. So orang nak tahu benda-benda yang macam tu tapi kalau dalam konteks media sosial memang ada banyak. Kalau nak diikutkan hati dan nurani saya ni, memang banyak benda saya nak ulas. Tapi kita kena tahu dan sedar ada benda yang tak perlu pun kita nak bazirkan tenaga kita untuk ulas benda-benda yang tak penting. Mana perkara-perkara yang sangat-sangat penting barulah kita ulas. Contohnya berita-berita palsu yang kadang-kadang saya geram, especially pada tempoh pandemik tu yang berkenaan dengan vaksin apa semua tu, yang sebab kita turun ke lapangan, kita ni pengamal media, orang duduk rumah, kita turun ke lapangan ke tempat-tempat yang tak boleh orang masuk, macam contohnya di hospital semua kan. Tapi end up masyarakat sebarkan berita palsu, duduk dalam rumah goyang kaki sambil ni, dia menjejaskan usaha kita. Jadi saya perlu bertanggungjawab untuk sebarkan berita yang benar kepada masyarakat. Itu sebenarnya ada adat yang perlu ada dalam setiap masyarakat untuk kita menjadikan berita yang disampaikan itu telus, sahih dan juga berimbang. Doktor, kalau kita nak ikutkan kesahihan berita itu, ada badan ataupun wartawan untuk kita semak, cek. Kadang tabayun itu tadi kan. Tapi kalau dia ikutkan sekarang ni, lebih ramai yang suka untuk ambil yang betul tu tadi, tambah-tambah sikit untuk kita spice up the story. Adabnya di mana, doktor, kalau kita nak ikutkan, dan bagaimana untuk kita berikan tapisan di situ? Ya, kalau dari sudut adabnya, saya rasa bagi saya dan juga saya percaya semua pengamal media pun bersetuju, dalam melaporkan apa-apa pun kita jangan tambahlah, because bila kita kata kononnya kita spice up the story itu, tapi yang tambah tu pengamal media juga. Yang tak tanggungjawab lah. Macam tadi Cik Adi ada sebut kan, ada yang kalau macam RTM ni dia mengamalkan kewatan yang serius, Dan saya sangat setuju bahawa kewatan serius ni sangat penting supaya tidak ada konflik yang berlaku lah. Because kita sekarang dekat Malaysia ni dah banyak konflik dah pun. So kalau kita tidak mengamalkan adab yang betul dalam pelaporan, ia boleh menambahkan lagi suhu yang sudah ada sedia ada ni panas. So bagi saya dalam sudut adabnya, kita hanya melaporkan berita yang benar-benar sahih. Kenapa? Berita-berita palsu ni telah menimbulkan banyak konflik, dah menimbulkan banyak kesan yang buruk kepada Malaysia. Lebih-lebih lagi kita hidup dalam kelompok yang pelbagai. Kita ada Muslim, kita ada non-Muslim, kita ada pelbagai bangsa. So isu-isu yang terbaru yang saya tak payah ulas hari ini pun dah sudah cukup panas. So saya nasihatkan dan segera saya menyerulah kepada pelajar-pelajar saya yang mungkin melihat juga pada hari ini, kita secara adabnya melaporkan perkara yang sahih dan melaporkannya dengan memikirkan mengenai keharmonian negara lah. Jadi contohlah, saya bagi contoh,
baru-baru ni, baru sehari dua ni, tersebarlah WhatsApp. Kononnya ada entiti-entiti atau syarikat-syarikat yang nak mula memboikot perniagaan itu dan ini. Bagi saya, kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai, kita perlu mengambil sensitiviti masyarakat lain jugalah, termasuk kita sendiri. Kan? So, respect ni kita work both ways. Kita bergerak, dia berlaku secara dua hala. Saya nak kongsi juga, waktu saya mula-mula dulu masuk ke bilik berita juga, saya ditekankan tentang aspek melaporkan as what it is. As what it is. Kita tak boleh tambah-tambah. Kalau orang tu cakap A, kita kena cakap A. Kita tidak boleh membuat pentafsiran berdasarkan pemahaman kita. Tidak, kerana pemahaman kita mungkin tak sama, tak selari dengan apa yang dizahirkan, yang mahu ditafsirkan oleh orang yang menyampaikan tu ataupun subjek yang menyampaikan tu. Jadi kalau orang tu kata ABC, kena ABC. Kita tak boleh jadikan dia ABDC. Tak boleh, kerana itulah prinsip kewartawanan adalah we have to report as what it is. Ingat. Baik, okey. Sikit lain ni. Last word, 78 tahun. Apa nak dikatakan? Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua individu yang telah mendidik saya, menjadikan saya seorang Andy Reza yang sekarang, daripada tidak apa-apa kepada ada ilmu sedikit untuk membantu saya dalam kerjaya saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga Allah membalas jasa baik anda semua yang telah pun meninggalkan RTM ataupun masih lagi bersama dengan RTM. Untuk kaki tangan RTM, terus lakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam kerja anda untuk memastikan RTM terus menjadi teladan ataupun contoh terbaik kepada masyarakat dan terus mengekalkan legasi kecemerlangan sampai bila-bila, dan RTM terus menjadi teman setia seluruh rakyat Malaysia. Write story sikit. Andy Reza Kerja Award 2024. Okey, Doktor. Ucapan tahniah kepada RTM ini. Saya ucapkan tahniah kepada RTM dan juga saya kebetulan saya rasa produser pun tak tahu yang saya ni bekas intern di RTM. So saya sangat bersyukur, terima kasih RTM kerana telah mendidik saya juga. Alhamdulillah. Saya sekarang ni bekerja sebagai pensyarah pun, like it or not, memang RTM ada sumbangannya kepada saya dalam karier saya ini. Yang bagi student saya, bekas pelajar saya yang masih bekerja dengan RTM, junior saya yang masih bekerja dengan RTM, saya tahu rakan-rakan yang masih bekerja dengan RTM, saya ucapkan tahniah kerana masih berkhidmat dengan RTM. Berkhidmatlah dengan sebaik mungkin kerana RTM ini telah banyak beri sumbangan kepada negara. Dan moga kita terus maju jaya lah, insya-Allah. Saya junior doktor juga ya. Saya nak bagi ucapan juga, bolehlah. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada doktor dan juga Andy atas perkongsian, dan kita mengharapkan sentiasa setia dan juga sentiasa mendampingi RTM untuk mendapatkan berita yang sahih dan tepat. Baik, saya Syarul Islam, saya Fidelson. Selamat berpuasa dan juga dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka, insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Terima kasih Madani. Selamat Hari RTM. Ya. RTM. Laya lagu ya. Di pagi raya lupakan segala kekilafan.